الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menyambung kembali bacaan kitab Husnul Sun'i fi Tarjis Hadis Ummi Zar'i. Kita hari ini saya minta izin sampai pukul berapa? Sampai ke berapa? Ke 12 boleh tak? Sampai pukul 12 lah. Boleh lah, insya-Allah. Sampai pukul 12 lepas tu kita berhenti. Kalau tak habis kita sambung nanti, insya-Allah. Mari lain. Kalau tak habis pun kita pergi habis ya. Baik. Kemudian wanita yang kedua. Dari suami wanita yang pertama. Wanita kedua bimbang bercerita, bimbang cerita jadi panjang berjela. Jika dicerita tentang suaminya, pekung di dada suami kan terbuka. Jadi wanita yang kedua, wanita yang mana menyebutkan tentang suaminya dengan menyebut zauji la abussu khabarah. Suamiku, aku tak mampu menceritakan tentangnya. Inni akhafu an la adharah. Kata dia, aku bimbang takut tak habis cerita. Kata beliau lagi, in azkurhu azkur ujarah wa bujarah. Kalau aku sebutkan tentang cerita tentangnya, maka aku terpaksa menyebutkan tentang ujar, iaitu penyakit bahagian depan badan, dan bujar, iaitu penyakit di bahagian belakang badan. Maksudnya dalam bahasa Melayu kita, membuka pekung di dada. Maksudnya penyakit sikap buruk suaminya akan terjelas pada ketika tersebut. Jadi sebagian ulama meletakkan makna ujar dengan maksud az-zahru khassatan. Az-zahru khassatan. Jadi yang masukkan tadi adalah di bahagian ni, belakang ni. Bujar dengan makna bahagian depan, bahagian perut. Sebahagian kata al-ujar dengan makna bahagian depan, dan juga al-bujar bahagian belakang. Sebahagian lagi kata al-ujar dengan makna perut, dan bujar dengan makna surrah, ni pusat. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama pada makna tersebut. Jadi nak bagi tahu kata apa? Nak bagi tahu kata penyakit tadi bukan hanya yang batin saja, zahir juga buruk maksudnya. Jadi nak bagi tahu, kalau dia cerita akan terjelaslah penyakit suaminya tersebut. Maksudnya luaran dan dalaman perangai suaminya tadi adalah perangai yang buruk. Jadi di sini bila mana dia sebutkan dengan makna, kalau saya sebutkan maka nanti akan terzahir. Maknanya apa dia? Maknanya suami ini adalah orang yang tidak menzahirkan akhlaknya yang buruk depan orang. Tamam? Sebab tu dia kata kalau saya cerita nanti akan terzahir akhlak buruknya. Maksudnya dia tak zahirkan akhlak buruknya. Depan orang nampak macam orang baik, tapi sebenarnya dia adalah orang yang buruk akhlaknya, yang kenal adalah isterinya. Sebab tu katanya kalau saya buka cerita, akan terbukalah bekung di dadanya. Maksudnya jadi orang yang ada nafsu, dipanggil nafsu naik peringkat sikit dah, lawamah dia panggil. Dan dia dalam peringkat nafsu yang kedua, iaitu orang yang dia tak suka juga, ataupun minta maaf, ni masih nafsu amarah, minta maaf, nafsu madsusah dia panggil. Masih lagi dalam nafsu amarah, iaitu menyembunyikan keburukan, menzahirkan kebaikan. Dan malah dia inginkan pujian dengan perkara tersebut. Tak bagi orang sebut tentang keburukan dia, tapi hakikatnya dia ingin dipuji, dan kemudian dia ingin mengelakkan daripada diburuk-burukkan dan tidak diletakkan dia pada kedudukan yang sepatutnya pada waktu itu. Ini masih lagi dalam peringkat nafsu yang kedua. Dan nafsu yang begini tidak akan boleh diselesaikan. Dan suami yang begini, maksudnya yang kedua, suami yang begini tak boleh diselesaikan melainkan dengan diberikan kepadanya dengan minuman zikir. Satu, dia kena banyak zikir. Dia kena banyak salawat kepada Nabi SAW. Orang macam ni. Faham?
Sebab tu kata Al-Imam Sayyidi Ali Wafa, fala hayata illa biradha'i saddi zikri wal i'tizal. Tidak boleh untuk memberikan kehidupan kepada orang yang ada nafsunya macam ni, melainkan dengan diberikan kepadanya dengan susu daripada buah dada, zikir dan juga i'tizal, iaitu dengan kena jauh daripada orang. Karena dia dengan orang dia akan tunjuk dia macam baik. Sebenarnya dia adalah orang yang buruk akhlaknya, dan diberikan kepadanya dengan minuman tersebut, iaitu zikir dan juga i'tizal, kena jauh daripada orang. Dan kalau dia dibagi dengan cara bercampur dengan orang dan seumpamanya, maka dia akan menjadi orang yang sombong, seperti mana berlaku kepada isterinya tadi. Jadi ini wanita yang kedua, iaitu ceritakan tentang sifat suaminya. Dan masih lagi dalam nafsu ammarah bisu yang kita sebutkan tadi, cuma disebutkan oleh Sayyidi Ali Wafa dengan nama yang lain, iaitu nafsu madsusah dia panggil. Ini nafsu yang tersembunyi. Nafsu ikhfa dia panggil. Dia suka sembunyi perangai dia, tunjuk zahir yang lain daripada apa yang ada dalam diri peribadinya. Karena apa? Karena inginkan zuhur, inginkan kemuliaan, inginkan dengan ketinggian, inginkan dengan kedudukan. Karena tu, dan tu masih lagi dalam nafsu ammarah bisu. Masih lagi. Kemudian yang ketiga, dari nafsu ammarah bisu kita sebut apa tadi? Kalau zikirnya dengan la ilaha illallah, berapa ribu kali? Kalau ikut yang disebut oleh Maulana Syah Ali Jumaah, Imam Ali Jumaah sebut 100,000 kali. Dengan zikir daripada guru lah, berguru 100,000 kali. Karena nafsu ammarah, ingatlah tadi nafsu kita sebut tadi, ammarah bisu, lawamah, lagi mulhamah, mutmainnah. Ikut pandangan yang disebut oleh kebanyakan ulama, mutmainnah yang keempat, radiyah, mardiyah, kamilah. 7 ini setiap peringkatnya ada 10,000 martabat. Maksudnya nak naik daripada ammarah bisu masuk ke nafsu lawamah, ini perlu melalui 10,000 awaiq, perjalanan. Dia ada 10,000 pintu. Nak kena lepas baru boleh masuk lawamah. Lawamah ada 10,000. Nak masuk ke sini pula ke mulhamah, 10,000 lagi. Nak masuk pula ke peringkat mutmainnah, 10,000 lagi. Nak masuk ke peringkat yang radiyah, 10,000 lagi. Mardiyah, 10,000. Kamilah, 10,000. Maknanya dalam nafsu kamilah sendiri, ini nafsunya para Nabi alaihi wassalatu wassalam, nafsunya para Rasul dan nafsunya para wali. Dan setiap tu pun tak sama, karena dia 10,000 peringkat. Sebab ada orang yang dah sampai ke kamilah, atau peringkat dipanggil oleh para ulama sufi dengan nafsu kamil dipanggil, atau insanul kamil. Sampai peringkat ni pun tak sama lagi peringkat nafsu dia. Ada 10,000. Dan Sayyidina Muhammad SAW nanti akan dibacakan nanti, ketika Sayyidina Rasul mengatakan kuntu laki ka abi zar'in di ummi zar'in, yang terakhir, yang ke sebelah. Maksudnya disusun Ummu Zara' yang ke sebelah. Maknanya apa dia? Nak sampai kepada peringkat yang tertinggi macam tu, seperti nafsunya yang disebutkan dengan nafsu kamilah yang ada pada Ummu Zara', maka kena lalui semua awaiq yang disebutkan. Mula dengan ammarah bisu tadi, yang laki, isteri yang pertama, sampai isteri yang ke-10 nanti dia akan bercampur, lari mai sat, jadi elok balik gaza-gaza sebelum sampai ke kamilah. Bila sampai ke kamilah, maka nafsu tadi nafsu yang tetap. Waktu tu, ketika tu dia telah sampai kepada peringkat yang tertinggi, dan waktu tu telah mencapai dengan maqam kewalian yang besar, dengan wilayatul kubra. Dan waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, digelar mereka ni dengan arif billah, wali min awliya illahi subhanahu wa ta'ala, dengan makna wilayah kubra, dengan makna itu. Tamam? Baik, tak apa, kita tengok sesuatu dia punya kalau sempat. Wanita ketiga sifatkan suami. Wanita ketiga sifatkan suami, tinggi kurus juga buruknya pekerti. Ini wanita ketiga ni pun juga masih mencela. Yang pertama mencela dengan nafsu ammarah, tapi dia sebut dengan satu sifat saja, iaitu ammarah bisu, dengan maksud takabur. Yang kedua, maksudnya bila disebut takabur, dia kata kalau kata nak suami aku tak guna, kalau buat turun pun tak guna. Apa makna dia? Dekat aku pun tak guna, kat orang lain pun tak guna. Dia ni jenis jelas-jelas tu. Jenis jelas betul, terang benderang, tak perlu dipersoalkan lagi. Maknanya dekat aku pun dia tak berguna, dekat orang lain pun tak akan boleh jadi kegunaan kepada orang lain. Ini orang yang takabur. Sifat dia jelas sangat. Yang kedua, yang ni dia tunjuk pula kata apa? Dia dekat aku tak berguna,
dekat orang mungkin berguna. Karena dia suka madasus. Dia suka sembunyikan akhlak buruk dia. Ingat ni, santri nak menikah nanti. Gelak apa bila? Hang dengar menikah gelak. Nak menikah, nak berkahwin, jangan jadi orang yang lain daripada di luar pandangan mata manusia. Waktu jadi santri pun dah kena mula dah akhlak tadi. Tamam. Akhlak kita dengan kawan-kawan kita, dengan akhlak kita dengan orang yang bukan kawan kita kena sama. Kalau buruk akhlak kita dengan teman-teman kita dan kawan-kawan kenal kata dia ni akhlak dia buruk, dengan kami ni buruk akhlak dia, tapi dengan orang lain, kalau kata orang tak kenal dia, nampak macam masya-Allah tabarakallah. Ni orang yang hipokrit, tak boleh main, tak boleh buat sebagai teman yang baik. Kita kena dua-dua keadaan. Dengan kawan kita lebih lagi kita jaga dengan baik. Dengan orang yang luar dan tidak kenal kita lebih lagi juga kita buat baik. Jadi pada ketika tu kita ni orang yang seimbang. Tak ada orang yang hipokrit. Dan juga kita dengan isteri kita. Dengan isteri jangan bersikap buruk. Dengan orang luar bersikap dengan luar biasa. Dengan keluarga bersikap buruk. Dengan orang yang tidak kenal kita, kita bersikap dengan seolah kita adalah ahsanun nas, manusia paling baik, orang yang boleh bagi, tidak bakhil dan seumpama, tapi dengan keluarga bakhil bukan main lagi. Dekutik itu masih dengan macam tu. Karena ini adalah sikap buruk yang kadang berlaku kepada orang-orang yang dia tidak sedar kata dalam diri dia ada nafsu tu. Jadi siapa yang akan betulkan diri? Guru. Dan juga siapa yang akan betulkan dia? Dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi dengan rahmatnya. Allah Ta'ala inginkan dia berubah, dia akan berubah tadi dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kena doa selalu kepada Allah untuk kita ni diberikan petunjuk dan juga dijaga daripada tergelincir daripada jalan yang sebenar. Yang ketiga, tengok perempuan yang ketiga, dia cerita pula. Wanita ketiga sifatkan suami tinggi kurus juga buruknya pekerti. Yang ketiga ni tinggi kurus, buruk pula pekerti. Jika dikhabar buruknya akan dicerai, jika didiamkan tetapkan terabai. Dua-dua masalah. Kalau kata diam, masalah juga. Kalau cerita, kena cerai. Yang pertama dia cerita dulu tentang sikap peribadi suaminya dan juga bentuk tubuh suami. Ini salah satu daripada ilmu juga, ilmu mengenal dengan tubuh badan seorang tersebut. Ada orang ni, kita tengok rupa dia pun kita tahu dah. Sebab tu orang perempuan kalau kita dibenarkan untuk melihat wajah dengan tapak tangan, untuk tahu tentang cantik dan juga panggil apa, subur dan seumpamanya bagi wanita tersebut. Kemudian yang kedua itu dipanggil ilmu i'rab, i'rab orang. Tengok bulu mata, tengok apa semua tahu. Rambut dia ni lurus ke, rambut dia ni kerinting ke, apa kata semua tu. Dia nak tengok kan. Gelak lagi bildan. Dia macam gelak je. Dia ni urat gelak dia tak boleh nak berhenti. Baik. Kemudian apa ni, orang lelaki pun sama juga. Orang lelaki sama. Ada orang yang kurus, tinggi, kemudian dahi kecil, mata besar, muka jengkok. Jenis ni jangan sembang saja. Dia perang. Dia ni sifat ni orang macam ni asyannaq dia panggil. Asyannaq maknanya apa dia? Tawil mustakrahut tul. Yakni tinggi yang sangat buruk. Dia tinggi yang sederhana, yang segak. Orang tu kalau tinggi nampak segak. Ada orang tak, dia tinggi nampak Fido-Dido. Tahu Fido-Dido? Boleh tengok apa ni ayat 7 up tu. Dulu ada kartun si Fido-Dido kan, lebih kurang tu. Kurus, tinggi. Yang ni sifatnya menunjukkan kepada apa? Kepada as-safah wal baladah, kata. Iaitu bodoh dan juga sayyi'ul khuluq, iaitu buruk akhlak. Sebab tu bila mana perempuan ni kata apa? Dia kata in antiq utallaq. Kalau aku cerita maka aku akan ditalak. Wa in askut uallaq. Dan kalau aku diam aku bergantung tidak bergantung tidak bertali. Jadi maknanya dua-dua masalah. Baik, kenapa perempuan dia sukar juga untuk dia nak cerita? Ini kata ulama, sama ada kerana banyak benda lah. Kemungkinan kerana dia terlalu kasih kepada lelaki tersebut, walaupun buruk akhlak macam tu, tapi dia kasih, nak buat macam. Atau yang kedua kerana anak-anak. Ada anak dah,
Kasih ke anak-anak je, kalau kata kena cerai lagi, masalah ke anak-anak nanti. Yang ketiga, kerana hajat dia kepada isteri dia, kepada suami dia tadi. Mungkin suami dia kerjaan yang baik dan seumpamanya, walaupun perangai macam tu, tapi dia perlukan. Ataupun macam-macam lagi uzur yang menyebabkan dia tidak minta untuk ditalak. Dan ini juga kata ulama menunjukkan bahawa mahabbatal mar'ati ditalaq bila daruratin aibun azim, iaitu seorang perempuan yang suka ditalak tanpa ada darurah, tanpa ada sebab, maka ni aib sebenarnya. Lepas tu perempuan dia jarang, sikit-sikit masalah pergi, ceraikan saya, tiba ya. Nah, kes dia apa ni, tak bawa pergi makan kedai hari tu. Dia nak pergi kedai tu, lelaki dia tak mau berhenti, nak pergi kedai lain. Ceraikan saya, tengah-tengah jalan raya. Itu nampak macam mana? Aib. Nah, perempuan yang macam ni aib. Biasanya macam tu. Dan apa ni, kalau kata perempuan tersebut pula suka untuk ditalak kerana ada uzur, maka pada waktu tersebut tidak aib. Kerana ada uzur. Sebab apa dia kena talak? Dia nak minta talak disebabkan kerana ada masalah. Suami buruk akhlak, suami tadi apa ni, perongeh, suka pukul dan seumpamanya, ataupun panggil apa, boleh jadi kesan akhlak buruk kepada anak-anak sebabkan kerana perangai dia yang bodoh, kaki betina ke kaki Arab dan seumpamanya, maka menyebabkan dia terpaksa minta izin, minta talak pada waktu tersebut, maka ini tidak dikira sebagai aib pada waktu itu. Faham? Jadi bukanlah semua keadaan ketika perempuan minta talak bermakna aib. Tidak ada kadang tidak dikira sebagai aib atau dikira sebagai satu yang memalukan, melainkan ketika mana berlaku maslahah pada waktu tadi. Faham? Lepas tu ada orang menyebutkan kata kecintaan tadi menyebabkan orang tadi terhalang daripada untuk mengucapkan sesuatu yang boleh memisahkan dengan orang yang dia cintai tadi, walaupun orang yang dia cintai tadi menunjukkan keburukan pada diri. Al-Imam Shibli radhiyallahu anhu satu hari dihadiri, didatangi oleh para murid ataupun orang-orang yang mengaku sebagai kekasih beliau. Datang kepada Imam Shibli, waktu dia sakit, lepas tu dia main lawak dia, lepas tu dia kata, kamu ni siapa dia semua ni? Kata mereka, kami ni kekasih-kekasih kamu. Lepas tu dia pun ambil batu pungai kat popok tu, lari. Dia kata, kekasih apa lari? Ya, kekasih kalau kata dibaling dengan batu sekalipun, dia tetap akan hadir kepada kekasihnya. Nah, kalau dibaling dengan batu sekalipun, dia akan tetap menghala datang kepada kekasih. Dia tak akan melarikan diri daripada kekasihnya. Kamu hanya mendakwa sahaja sebagai kasih, tapi sebenarnya kamu tidak menunjukkan dengan realiti, dengan apa yang kamu maksudkan tadi. Itu sebenarnya teguran bukan kasih kepada Imam Shibli sebenarnya. Itu Imam Shibli nak maklum kepada makna yang lebih raqi, yang lebih tinggi, iaitu kasih kepada Allah, menyebabkan kamu akan kembali kepada Allah Ta'ala walaupun kamu diuji dengan banyak ujian. Kamu akan tetap balik kepada Allah, tidak akan lari daripada Rabbul Jalil. Disebabkan kita zaman lah ni menyibukkan diri dengan jismani kita, meninggalkan rohani kita, maka jasad kita semakin membesar, roh kita semakin mengecil. Karena itu kita tak boleh nak berhadapan dengan tentangan, dan juga tak boleh berhadapan dengan ujian. Dia akan jadi lemah, dia jadi apa ni, tidak redha, akhirnya bawa kepada bunuh diri. Karena bagi dia kena tu dia bagi bunuh diri, karena dia bunuh jasad peribadi, jasad rohan apa ni, jasad jismani dia. Dia ingat kerana jasad yang jismani tadi mati, maksudnya mati semuanya. Dia terlupa roh dia akan hidup. Faham? Dan kemudian akan masalah lepas ni. Dia terlupa yang tu, dia teringat sikit saja. Ingat dia nak kena bunuh diri. Ingat dia kena bunuh diri tu, selesai hidup dia. Tak selesai. Lepas ni dia akan pergi pula bertemu dengan alam yang seterusnya yang lebih kekal abadi. Itu lagi masalah. Tapi kalau orang yang tenang dengan agama, dia ada wirid, dia ada zikir, dia tak akan buat benda yang macam tu. Dia tak akan pernah terfikir untuk bunuh diri. Kenapa? Kerana dia ada Rabb, dia ada Tuhan. Waktu kitab-kitab seperti karangan Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tanwir Isqatit Tadbir, itu kena dibaca oleh orang-orang zaman sekarang ni. Kerana apa? Kerana kita suka tadbir diri kita, susun hidup kita sendiri. Kita tak serah kepada Allah secara sepenuhnya. Menyebabkan Allah akan uji kita dengan susunan kita tadi. Tapi kalau orang menyerahkan pada susunan Allah, maka dia akan selamat dan dia akan tenang. Maksud menyerah bukan kata kita tak buat apa, tak. Maksudnya kita redha dengan susunan yang telah Allah Ta'ala susun dalam hidup kita. InsyaAllah kita akan jadi tenang. Taklah kita tak redha, kita dengan kita yang susun. Kata kalau kita buat menjadi mesti dapat macam ni, dia tengok tak dapat, maksudnya bukan susunan kita. Karena kalau susunan kita, kita nak macam tu. Orang kalau berniaga, mana ada berniaga tak menguntung? Betul tak?
Orang berniaga mesti nak untung dan mesti nak kaya. Dia tengok tak kaya-kaya, maknanya apa dia? Maknanya Allah Ta'ala atok dia macam tu. Dia kena redha. Dah ni yang saya boleh buat pun, yang penting saya buat. Faham? Dan dia akan jadi tenang. Masalah dia bila dia tengok tak boleh, lagi dia akan guna cara yang jahat untuk nak dapatkan apa yang dia inginkan. Waktu tu Allah Ta'ala akan uji. Dan ini yang berlaku. Lepas tu jangan tertipu dengan orang-orang yang diberikan oleh Allah dengan keduniaan dan kemudian mereka tidak segan silu menunjukkan keduniaan mereka tadi tanpa disertai dengan norma agama yang baik. Itu kena hati-hati. Jangan terpengaruh. Tonok tengok anak muda pakai kereta sampai 5-6 biji. Tapi rupanya hak duk buat cerita semua cerita hudu-hudu. Hak buruk akhlak yang tidak jaga dengan syariat agama Allah Ta'ala. Kemudian kita anggap tu sebagai ikon dan juga sebagai benda yang boleh jadikan sebagai panduan kepada anak muda ni. Semua tertipu dengan material, dengan keduniaan. Dan ini akan diuji oleh Allah Ta'ala. Tamam. Baik. Jadi wanita ketiga sifatkan suami tinggi kurus juga buruknya pekerti. Ini masih lagi dalam akhlak ataupun sifat apa ni? Ammarah bisu. Ini betul ammarah bisu. Jika dikhabar buruknya akan dicerai, jika didiamkan tetapkan terabai. Baik, wanita yang keempat. Wanita keempat, yang ni dia puji suami dia. Wanita keempat memuji suami bagai malam di tihamah disifati. Bukti sempurna akhlak lagi terpuji, tidak membosankan juga tidak keji. Ini disebut dalam hadis, kata dia, zauji kalaili tihamah, suamiku seperti malam di tihamah. Tihamah ni di mana? Tihamah ni adalah, kata Imam Munawi, manazalan an Najdin min biladil Hijaz. Maksudnya yang turun daripada negeri Najd. Negeri Najd ke bawah, itu dipanggil Tihamah. Ataupun Makkah wa ma haulaha minal aghwar. Keliling Mekah tu dan seluruh kelilingnya tadi itu adalah dikira sebagai Tihamah. Jadi negeri Tihamah ni negeri yang dimaksudkan oleh perempuan ni, dia kata la harrun wala qarrun. Tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Maksudnya apa dia? Sedang-sedang sahaja. Jadi kalau kata suami ini maksudnya orang yang tenang. La maqafata wala sa'amah. Tiada ketakutan dan tiada kebosanan ketika bersama dengannya. Tak bosan, tidak takut ketika dengannya. Jadi la maqafata wala sa'amah ni boleh baca dengan, sama ada kalau nak i'rab boleh i'rab dengan 5 wajah. Sama ada dibaca dengan la maqafata wala sa'amata, ataupun baca dengan la maqafata wala sa'amata pula baca 2 tapi i'rabnya berbeza. Tamam? Boleh juga baca dengan la sa'amata la maqafata wala sa'amatu, boleh baca. Ataupun baca dengan yang ketiga la maqafatu wala sa'amatu, ataupun la maqafatu wala sa'amata. Dia sama dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. I'rab dia sama macam tu. I'rab sama macam la haula wala quwwata. La haula wala quwwata boleh i'rab 5 5 i'rab. Sama ada i'rab dengan fathah kedua-duanya, la haula wala quwwata, atau i'rab dengan la haula wala quwwata tapi i'rab yang pertama lain, i'rab kedua lain. Yang ketiga la haula wala quwwatu. Yang keempat la haulu wala quwwatu. Yang kelima la haulu wala quwwata. 5. Ingat tak belum? Tak ingat tak apa. Ini bahasa aja dalam lughah. Baik. Dan kemudian nafsu yang keempat ni, kata ulama, disebut dengan nafsu mutmainnah, al-muayyidah birridha. Nafsu mutmainnah yang dikuatkan dengan redha. Baik, apa dia nafsu mutmainnah? Kita tengok nafsu kedua pula. Nafsu mutmainnah tadi sebab nafsu kita dah baca, kita tak ikut turutan ni. Kita ikut dengan apa yang disebut dalam kitab ni. Dalam kitab hadis Ummu Zarah. Nafsu mutmainnah ni kata Syekh, sebab nafsu mutmainnah nafsu peringkat keempat. Tengok sesuai perempuan ni perempuan yang keberapa ni? Perempuan yang keempat. Perempuan ni perempuan yang keempat, dan nafsu ni nafsu yang keempat, iaitu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah kata Syekh
Mustafa Jayashi, nafsu mulhamah tadi sungguh pun bersih. Karena sebelum nafsu mutmainnah, nafsu mulhamah. Saya baca satu-satu. Dan cuci tetapi belum lagi ia sampai kepada kejernihan yang teguh. Dan apabila nafsu itu teguh dan tetap dalam proses mencapai ma'rifah dan haqiqah dan malakah di hatinya, sifat-sifat terpuji jua, minta maaf, dan melekat ke malakah, melekat, silap baca dengan Arab. Dan melekat di hatinya sifat-sifat yang terpuji jua, dan tetap pula terkikis dari kalbunya sifat-sifat yang tercela, maka di waktu itu berhak ia mendapat gelaran maqam nafsu mutmainnah namanya. Jadi ketika nafsu mulhamah masih tak tetap lagi, bila dah tetap kukuh dah dengan akhlak yang mulia, maka waktu itu naik peringkat kepada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah permulaan mendapat darjat wali kecil. Ini baru dapat darjat wali kecil. Jadi waktu ni dia akan jadi tenang, jadi redha. Dengar, kita akan sebut firman Allah dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tamam. Sebab tu kata ulama, nafsu mutmainnah lebih bawah sikit pada radiyah dengan mardiyah. Karena radiyah mardiyah tadi pada peringkat yang atas daripada dia. Tamam. Sifat-sifat kerohanian yang timbul dari benih yang wajar lagi comel, yakni nafsu mutmainnah ini, ialah bahawa dapat dirasa dalam hati sendiri oleh orang yang berjaya mencapai maqam nafsu yang yang bertuah itu. Akan sifat-sifat di antaranya, apa dia sifat nafsu mutmainnah ni? Antaranya yang pertama, murah hati, tidak bakhil lagi. Jadi tak lekat wang di tangan kerana bersedekah. Yang kedua, tawakal yang benar. Yang ketiga, bersifat arif dan bijaksana. Yang keempat, kuat beribadah. Yang kelima, syukur yang benar. Yang keenam, redha pada segala hukuman Allah. Yang ini yang orang yang redha. Jadi sampai dah masuk peringkat yang keempat bagi nafsu mutmainnah. Dia dah masuk peringkat apa ni? Wilayatus sughra dipanggil, wali kecil. Permulaan, muqaddimah. Yang ketujuh, takwa yang benar. Yang kelapan, dan lain-lain lagi daripada sifat hati yang wajar lagi terpuji. Biasa orang mencapai martabat ini, tetapi tidak termesti akan zahir padanya keramat yang luar biasa. Ada orang sampai meningkat peringkat nafsu mutmainnah, tapi dia tak dapat keramat. Tak ada karamah biasa, luar biasa, berjalan tahiyat apa tak ada. Dan pada waktu ni kata Syekh, mendapat ilmu dengan tak payah belajar kerana ataupun ilham, kerana ia dapat mengesan rahsia-rahsia dari Lauh Mahfuz. Jadi orang yang sampai kepada nafsu ni, dia kata biasanya orang mencapai martabat ini tetapi tidak termesti akan zahir. Maksudnya orang ni kadang-kadang pada sampai nafsu mutmainnah ni dipanggil permulaan peringkat kewalian, wilayah sughra. Bila wilayah sughra ni diberi kepadanya dengan keramat waktu itu. Dia bilang orang sampai mutmainnah, dia dapat keramat, dapat ilham, ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepadanya dengan ilmu laduni maksudnya. Dan syurga untuk orang golongan ini terjamin kerana mereka ibarat emas 7 yang bermutu dan lebih mahal dari nilai nafsu yang lepas. Inilah dia nafsu mutmainnah, nafsu yang tetap bernilai dan terjamin dengan syurga bagaimana diterangkan oleh Tuhan dalam Quran tadi, iaitu dialah yang wajar menerima jemputan syurga Tuhan. Yani ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tamam. Jadi sebab tu kata ulama, bila sampai kepada peringkat nafsu mutmainnah ni, dia akan diberi dengan keramat, beri dengan ilham yang luar biasa. Boleh beza ni baik, ni tak baik, beritahu ini orang ni bagus ke tak bagus untuk jadi kawan dan sebagainya. Dapat peringkat tersebut, tapi ataupun ucapannya pada waktu tersebut kadang bertepatan dengan apa yang terlintas dalam hati muridnya. Boleh dapat, tapi dia jangan tertipu pada waktu tu juga. Walaupun dia dah sampai dah peringkat wilayah sughra, dah jadi wali dah waktu tu, tapi wali kecil. Cuma kata apa, dia masih lagi pada waktu tersebut diberi dengan gula-gula maksudnya. Lepas tu kata sebahagian ulama, keramat kepada para wali kadang-kadang berlaku disebabkan kerana Allah ingin memberikan semangat kepada wali tersebut untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk berhenti pada keramat tersebut. Karena kalau dia terhenti pada keramat tadi, dia akan tidak naik pada peringkat yang seterusnya.
terhenti zakat tu. Tamam? Jadi kerana orang yang sampai kepada peringkat yang kamilah seperti para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, maka ketika tersebut tidak lagi zahir pada mereka dengan keramat, dengan luar biasa jalan tahiyat dan seumpamanya dengan banyak. Sebaliknya mereka tu sendiri adalah karamah yang hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala. Sebab tu kata ulama, kalau kita faham yang tu, kita akan faham kalam para masyayikh sebut, kalaulah Sayyidina Rasul SAW tidak ada mukjizat selain daripada Quran, maka sahabat-sahabat baginda Nabi lah karamah atau mukjizat yang paling besar Allah Ta'ala kurniakan. Mereka tu sendiri mukjizat sama kepada Nabi SAW. Jadi maknanya apa dia? Tak perlu lagi dengan Sayyidina Abu Bakar terbang pada waktu tu. Tak perlu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu boleh hilang sekelip mata. Tak. Cukup dengan sekadar diri Sayyidina Abu Bakar, diri Sayyidina Abu Umar tadi telah menjadi sebesar-besar karamat yang ada dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dia. Tamam? Apa menafikan bahawa mereka mendapatkan karamah yang luar biasa. Baik, wanita yang ke seterusnya. Wanita yang kelima. Tadi kata perempuan yang kelima, kata keempat tadi kata apa? Zauji kalaili tihamah. Di bawah tu saya tulis no. Ni ada nota ni nombor 16 tu. Tengok bawah nombor 16. Di bawah tu saya tulis. Zauji kalaili tihamah la harrun wala qarrun wala maqafata wala sa'amah. Dia boleh i'rab 5 tadi kita baca, tapi boleh baca 2 ya. Sama ada baca la har la maqafata wala sa'amata ataupun baca la maqafatu wala sa'amatu. Boleh baca 2 tu saja. Jangan pergi baca la maqafatu wala sa'amata wala maqafata wala sa'amatu. Tak, jangan baca macam tu. Baca 2 saja cara baca. Macam tu juga la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau nak baca, sama ada baca la haula wala quwwata illa billah atau la haulu wala quwwatu illa billah. Tamam. Baca la haulu wala quwwatu illa billah boleh, tak ada masalah baca. Jangan diubah satu pun fathah, satu pun kasrah. Boleh i'rab tapi jangan baca. I'rab boleh, baca tak boleh. Ini disebutkan oleh para ulama lughah di dalam kitab-kitab mereka. Tamam. Maaf, saya silap sebut. Yang dalam hadis tadi tidak diriwayatkan, melainkan 2 aja. Maksudnya boleh baca dengan semua, tidak diriwayatkan pada hadis. Jadi la haula wala quwata boleh dibaca dengan 5 bacaan tadi. Tak ada masalah. Sebab kalau kata bukan dengan makna hadis, kita baca dengan wirid, boleh baca dengan 5 wajah. Tapi kalau hadis tadi la maqafata wala sa'amata boleh dibaca dengan boleh di-i'rab dengan 5 wajah, tapi dibaca dengan 2 aja kerana ada 2 riwayat saja. Sama ada riwayat dengan baca kedua-duanya fathah ataupun dibaca dengan kedua-duanya dengan rafa'. Sama. Dibaca dengan dhammah. Baik, tak apa. Yang ke-5. Wanita ke-5 sifatnya memuji seperti Fahdin disifatkan suami. Gagah bagai raja rimba disifati, segala janjinya pasti ditepati. Ni janji wanita yang ke-5 pula adalah wanita yang mana memuji suaminya. Dia puji suaminya dengan makna seperti Fahdin. Jadi kata dia dalam hadis disebut inna zauji in dakhala fahid. Sesungguhnya suamiku kalau dia masuknya seperti harimau bintang. Sebab tu tengok kenapa para fudala, kenapa Nabi kita pula, perempuan ni menyamakan suaminya dengan Fahdin. Fahdin ni adalah bentuk puji. Lepas tu kata sebahagian fudala, sebahagian ulama-ulama kata min fil fahdi qisalun. Pada Fahdun, pada harimau bintang ni akhlak yang bagi likulli aqilin an yaqudha dhalik. Ada beberapa akhlak yang perlu kita orang yang berakal ambil akhlak harimau bintang. Lepas tu dia sebut sikit je. Zauji in dakhala fahid. Suamiku kalau masuk ke dalam rumah macam harimau bintang. Baik, dia gunakan dengan balaghah, dipanggil tashbih baligh, dipanggil tashbih baligh kerana dibuang adatut tashbih dan dibuang juga musyabbah bihi dia. Yang dikekalkan hanya musyabbah. Tashbih ni baligh, iaitu dia sebut zauji fahdun. Dia tak sebut zauji ka fahdin. Zauji fahdun, maksudnya seperti suamiku adalah harimau bintang. Baik, apa dia akhlak harimau bintang? Pada apa bentuknya? Banyak. Nah, kalau kita kena ambil akhlaknya. Yang pertama,
Katanya an yakmuna lis-saidi hatta yatamakkana minhu, iaitu dia tidak akan menerkam mangsa selama tidak merasa mampu. Ni akhlak harimau bintang. Dia tak akan terkam mangsa kalau dia rasa tak mampu nak terkam mangsa tadi. Dia kena tengok dulu dia boleh tak nak tangkap binatang ni. Kalau tak boleh, dia akan biarkan. Macam tu. Lepas tu bagi orang yang berakal, hendaklah alla yujahira bil khilaf fi aduwi. Jangan jelas sangat tunjuk kita musuh dengan orang, sebab takut tak mampu. Tengok dulu hatta yuhassila maqsudahu min ghairi it'abi nafsi. Tengok dulu, tengok agak-agak. Kalau hak kita nak musuh dengan dia ni, kita boleh cengkam tak dia? Kalau kita boleh untuk cengkam dia, tak apalah. Kalau nak musuh pun, masalah dia tengok termakan diri. Dia nak musuh je dengan orang. Tengok orang tu cari salah, tengok orang ni cari salah, tengok semua orang nak cari salah. Lah kali dengan wali-wali pun cari salah. Dah kali tercengkam kepala otak sendiri, jadi jam lepas tu. Lepas tu kata kena tengok patuk badan, dia panggil ukur baju di badan sendiri. Ni orang Melayu kita sebut. Jadi harimau bintang ni pertama perangai dia pandai ukur baju di badan sendiri. Dia nanti tengok binatang ni agak-agak dia boleh nak pergi tekap. Jadi gajah dia tapi duduk tala gajah lah. Pergi duduk tekan gajah, kena pijak ni. Setakat kijang, setakat apa ni, rusa, setakat benda-benda yang boleh dia tangkap, dia tangkap. Yang kedua akhlak dia, alla yata'allama bid-darbi. Faham? Harimau bintang dia tidak diajar dengan dipukul. Macam mana diajar harimau bintang? Orang dulu, orang tua-tua kita dulu, zaman dulu apa ni, negara Arab, raja-raja dulu kalau berburu masuk bawa harimau bintang. Bukan kalbun muallam, anjing saja. Termasuk kalbun muallam adalah harimau bintang. Karena harimau bintang termasuk kalb. Kalb dengan makna dari segi lughah ma yutakallabu bih, iaitu yang menggunakan kukunya untuk berburu. Dipanggil kalbun juga. Sebab tu bila mana Nabi doa dalam doa qunut nazilah, bila Nabi kata kalban min kilabik tu kan. Yang doa Nabi kata diutuskan anjing-anjingmu ya Allah kepada musuh-musuh Allah. Baik apa dia anjing yang diutus oleh Allah? Singa. Nabi doa anjing dihantar oleh Allah dengan singa. Maka kata ulama di sini juga menunjukkan bahawa singa ataupun asad minal kalb, termasuk anjing juga dimasukkan dengan kalbun tadi pada segi lughah, iaitu menggunakan kukunya untuk berburu. Jadi kalau kata harimau bintang zaman dulu, kalau nak diajak dia, bukan dipukul dia. Sebaliknya dipukul apa? Walakin yudrabul kalbu baina yadayhi idza akala minas sayd. Tapi dipukul anjing di depan dia. Contohnya kalau kata harimau bintang ni dilepas untuk nak pergi tangkap binatang. Orang dulu kan raja-raja dulu dia pakai harimau bintang. Tengok-tengok kijang depan. Dia lepas harimau bintang tadi. Harimau tu pun ligam, dia kekoh kijang tadi. Baik. Tengok-tengok pi kijang tu dia tokak dah setengah. Dia makan kat dia dulu. Hak ni anjing yang tak diajar ni maksudnya. Kan kalbun, jangan baca silap, bukan kalbun muallim. Kalau muallim ni tok guru pula. Anjing tok guru. Kalbun muallam. Yang ni yang diajar. Tengok-tengok pergi hantar makan daging yang telah diburu tadi, tak kena. Maksudnya ni binatang ni tak terlatih. Yang ni tak sah syarat dia untuk jadi binatang buruan. Baik, macam mana nak ajak dia? Bukan ambil cemeti pukul yang harimau tu, pukul anjing. Tengok anjing ni makan. Satu jenis lagi, anjing pun makan juga. Lepas anjing, lepas harimau. Anjing tu pun makan macam tu juga. Kita ambil apa ni, rotan, pukul anjing tu, bagi dia tengok. Harimau ni dia akan ajak macam tu. Dia tengok ada binatang ni kena pukul, dia akan ambil yang tiba. Dia kata, oh jangan buat yang tu, masalah ni. Masalah kat dia. Dia tengok ni orang yang bijak. Lepas tu kata, hakadha yanbaghi lil aqil an yatta'iza bi ghairihi. Nak tahu orang yang berakal mengambil ibrah dengan orang lain. Tengok orang lain kena penyakit macam ni, dia kena tinggalkan akhlak tadi kerana tidak mau kena macam orang tadi kena. Lepas tu kata ulama, as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia ni adalah orang yang mengambil ibrah dengan apa yang diuji kepada orang lain. Yang ketiga, akhlak bagi harimau apa dia? Alla yatanawwal al-khabith. Dia tak ambil makanan yang buruk. Harimau bintang dia tak akan makan bangkai. Ni perangai harimau bintang. Kalau ibu ayah semua selalu nak tengok National Geographic, kita akan tengok. Kalau tengok tentang apa ni, dokumentari pasal harimau bintang, tak pernah tengok harimau bintang jenis pergi makan bangkai yang duduk ada tepi jalan. Harimau bintang dia akan makan binatang yang dia bunuh. Yang pertama dia akan pergi macam mana? Biasanya dia akan kekoh kat belakang.
untuk bagi binatang tu jatuh, kemudian dia akan pergi kat tengkok untuk dia tokak di tengkok. Dan harimau bintang antara binatang yang menyembelih binatang dengan memutuskan halqum binatang tersebut. Ini panggil harimau bintang. Sebab tu apa makna suami isteri ni kata inna zawji in dakhala fahid? Suami aku ni adalah orang yang bawa balik ke rumahku dengan makanan yang halal. Seperti harimau bintang bawa balik makanan yang baik-baik ke rumahku. Itu makna dia. Panjang tu. Jauh tak nak pergi tu? Jauh. Dia sebut sikit je. Boleh dengan makna gagah, boleh dengan makna maksud perempuan orang panggil apa? Sabar. Sabar pun boleh juga. Kerana harimau bintang sifatnya penyabar. Harimau bintang ni sifat dia sabar. Lepas tu kata dalam sebut dalam kitab disebut juga kata an yasaba, harimau bintang ni apa dia disebut sini? Dia kata an yasaba salasan aw khamsa fa in tamakkana min as-sayd wa illa tarakahu wa yaqulu la aqtulu nafsi fi ma a'malu li ghairi wa hakadha yanbaghi li kulli aqilin. Ni kalau kata akhlak binatang ni, yang pertama dia ada sekali ataupun dua kali, ketiga kali je dia akan try. Dia akan try, dia yasaba salasan aw khamsa. Kalau dia nak pergi tangkap binatang, dia try 3 kali tengok. Dia try 3 kali tak dapat. Try 5 kali tak dapat lagi. Kalau tak dapat dia akan biak je. Lepas tu tengok kalau dalam National Geographic, kalau kita tengok harimau bintang kalau dia ligan binatang, ligan dekat lah tak dapat. Lepas tu dia berhenti. Binatang tu lari. Khususnya apa ni, ghazal apa dia? Kijang di inilah. Kijang di tengah savana. Tak kena tanduk dia betul tu. Kijang tu kalau dia lari, dia tak lari betul. Kijang pun cerdik. Dia lari zigzag. Macam ni. Lari macam ni sebab hak tu akan lebih susah untuk binatang tu dapat dia. Malah harimau pula, kalau dia lari betul, insya-Allah dia dapat. Tapi dia masalah dia pergi lari ikut binatang tu. Dia lari, binatang tu lari ikut ni, dia pun lari ikut ni juga. Ikut ni, dia pun pergi ikut ni. Kena tipu dengan ghazal tu lah. Tapi kadang kena jugalah kan? Kena, dan kebanyakan yang kena lah. Sebab dia laju. Tapi kadang dia laju lagi, binatang ni ligan, dia duduk lari macam ni. Singa harimau tu pun ligan, cuk, lari. Dan dia dekat dah, tengok kalau dia suruh tangan saja, dia boleh tangkap binatang tadi dengan mudah. Tapi dia berhenti. Dia pun buat kajian, kenapa dia berhenti. Ini qanaah pada harimau bintang atau citah. Kerana kalau dia lajak sikit lagi, jantung dia akan pecah pada waktu itu. Kerana dia lari terlalu laju. Kerana harimau bintang citah ni termasuk binatang paling laju dalam muka bumi. Tapi dia tak boleh lawan dengan ikan layak dalam laut. Ikan layak laju lagi. Ikan layak tu hak yang penyang tu. Ikan apa? Ikan todak tu. Tu lagi laju daripada harimau bintang. Duk layak. Kira kemah lagi ikan tu lah sebab duk layak. Duk layak laju. Hak duk atas darat ni dia lari dengan udara ni dengan ayak. Kira tu laju lagi. Harimau bintang kalau dia lari, jantung dia besar sama dengan badan dia. Jantung apa ni harimau bintang dia punya badan dia besar. Dan kalau dia pam darah sesuai dengan kelajuan dia. Kalau dia lajak sikit dia, jantung dia akan meletup pada waktu tu dan dia akan mati. Ni dalil qanaah, dia berhenti. Bila dia berhenti, dia ambil nafas balik, jantung dia akan kembali mengecil. Dan waktu tu dia akan boleh bernafas balik. Dan ni kata ulama, akhlak ni akhlak qanaah. Ni macam ni dia, bila dia puji suami dia, dia kata in dakhala fahid. Suamiku macam tu juga, orangnya qanaah. Cukup dengan apa yang ada, tak lebih-lebih sampai melakukan yang haram. Apa maksudnya? Tak cari kerja sampai kena buat yang haram. Lepas tu isteri, jangan sampai suami kita buat yang haram. Anak-anak, jangan sampai ayah melakukan kerja yang haram untuk menyediakan makanan bagi anak-anak dia. Dan berapa ramai ibu dan ayah melakukan yang haram hanya semata-mata untuk mencukupkan makan anak dan isteri dia. Dan anak isteri dia menjadi sebab kepadanya ke neraka Allah Ta'ala. Sebab tu yang jadi fitnah. Jadi fitnah kepada keluarga, iaitu fitnah maksudnya ujian kepada keluarga. Jadi kena jadi qanaah macam yang disebut dalam ni. Zawji inna zawji in dakhala fahid wa in qaraja asid. Yang ni disebut apa dah ni? Disebut dengan nafsu al-mushtarati minal malakatil bashariyah. Dia kata ni al-mamnuhatan bil muknati minal mamlakatis sirriyah qabla sya'niha bilisanil minnah innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi ni orang nafsunya bila ni termasuk dalam nafsu yang bersifat dengan radiyah. Di peringkat yang atas lagi daripada nafsu tadi, mutmainnah.
Ini nafsunya radiyah. Nafsunya nafsu yang redha dengan apa yang telah Allah Ta'ala kurniakan, dan mereka ni mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa in qaraja asid, dan suamiku kalau keluar, dia keluar seperti raja rimba. Nah, wala yas'alu amma ahid, dan jangan tanya kepada dia dengan apa yang dia janjikan. Benar dia janji, mesti dia buat. Ini janji ditepati. Suami dia ni bukan ahli politik. Nah, janji saja waktu kat pilihan raya, lepas pilihan raya haram tak buat apa-apa yang dia janji. Kata duit tak ada. Kan? Ni janji betul. Suami dia kata kalau buat macam ni, dia tak perlu cakap banyak 2 kali. Dan aib bagi suami isteri tadi kalau pesan lagi kat laki dia untuk buat benda tadi. Dia akan lakukan apa yang telah dia janji kepada isteri dia. Ni orang yang akhlaknya mulia, dipanggil nafsunya nafsu radiyah, dia panggil. Itu nafsu radiyah disebut pada peringkat yang ke-6. Nafsu yang peringkat ke-5, iaitu kata ulama, nafsu radiyah ini dinamakan radiyah kerana selain daripada ia berjaya mencapai kejilahan atau kejernihan hati yang teguh itu, maka nafsu itu terpucak kejap kepadanya dengan perasaan keredaan pada segala hukuman Allah Ta'ala. Jadi redha semua dengan hukum Allah. Bukan senang hendak mencapai maqam keredaan nafsu ini, kerana ia bukanlah umpama sebarang benda yang boleh disebutkan atau disumbatkan ke dalam sarang kalbu jika tidak ada sifat-sifat kelakian yang benar-benar berhemah dalam perjuangan mujahadah dan ibadah untuk mencapai maqam nafsu mulia itu, sebagaimana mengikut cara kaedah sufiyah. Lepas tu disebut dalam Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tengok, disebabkan suami dia tadi dengan fahid, dengan asid, iaitu dengan singa. Maknanya orang yang tidak takut dengan siapa pun. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia orang yang melaksanakan apa yang dia sebutkan. Tamam? Dan orang yang begini, dia akan ada ikhlas, zuhud, wara', tinggal perkara yang bukan kerjanya, tunai dan tetapkan hukum-hukum Allah. Ini nafsu apa dia bagi? Nafsu radiyah. Nafsu radiyah. Jadi orang dalam maqam radiyah ni dapatlah mengecap dia sifat-sifat budi yang luhur atau sifat kerohanian yang tinggi dalam setiap ketika. Dan ni orang dah peringkat dah wali yang tinggi peringkatnya, dalam peringkat kewalian. Ini peringkat suami yang ke-5. Dan kemudian ada 1 minit. Kemudian wanita ke-6 pula mencela memuji. Wanita ke-6 mencela memuji, ucapannya tersirat penuh berseni. Wanita yang ke-6 ni, kalau ikut daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Jakni Shinqiti, kata beliau, wanita yang ke-6 sadisatun man ruzi'at biman kalaf, man kalaf biqubsi aklin la biha biza urif, biman kulif, biza urif. Sadisatun man ruzi'at biman kulif biqubsi aklin la biha biza urif. Yang ketiga ni, kata dia, ini orang yang dicela. Isteri yang ke-6 ni mencela suaminya. Tak, saya kurang setuju sikit dengan pandangan tersebut. Malah saya sebutkan, kata beliau bukan hanya mencela tapi memuji juga. Ada 2, serampang 2 mata. Orang kalau baca kalam ni, boleh jadi dia cela, boleh jadi dia puji. Tamam? Apa dia? Terakhir, ada lagi 5 orang lagi no. Habis ini 6 je. 5 nanti kita main lain nanti, insya-Allah. Boleh no, ibu-ibu? Boleh no. Takkan tak boleh. Ada seorang influencer tu. Baik, wanita ke-6 mencela memuji, ucapannya tersirat penuh berseni. Jika suami bersantap, laffa ia. Jika minum, istafa tidur iltaffa. Ni bahasa ni. Saya nak terjemah pun payah, jadi saya guna bahasa Arab tu. Jadi kata dia, suami saya ni, baju saya sebut di bawah, tengok. Bahasanya tidak terdengar memuji dan tidak pula terdengar mengeji. Jadi serampang 2 mata. Syekh Habibullah Shinqiti mengatakan bahawa wanita ini mencela, tetapi saya katakan bahawa wanita ini boleh jadi mencela dan memuji, kerana perkataannya mempunyai atau membawa kepada 2 maksud. Boleh jadi dua-dua sekali. Jadi kata yang ke-6 ni, kata dia, jika suami bersantap, laffa ia. Zauji in akala laffa. Apa makna laffa? Suamiku jika makan, laffa. Laffa ada 2 makna. Yang pertama, puji, iaitu ketika makan dia mendatangkan pelbagai jenis makanan. Itu maksud laffa.
Boleh jadi. Atau yang masuk keji, hanya makan seorang diri tanpa memikirkan isterinya. Makan dia aja. Kalau nak makan kat kedai makan, dia tempah dia dulu. Bini dia ikut suka hang. Tak pun dia makan, tak tanyalah kat laki bini dia. Hak bini dia pun dia makan. Faham? Ni kalau kata minum pula, wa in syariba istaffa. Jika minum istaffa. Istaffa pun ada dua makna. Iaitu makna puji dengan makna jika makan atau minum maka tidak akan meninggalkan ahli keluarga walau sedikit pun kerana akan menyebabkan kerugian. Jadi tak akan tinggal sikit pun, dia kena makan bagi habis. Yang kedua, keji. Jika makan atau minum maka tidak meninggalkan sedikit pun untuk isteri. Dia makan habis tu, beli pizza, balik rumah tak atas meja, bini buka-buka habis. Habis dah. Abang tak tinggal sikit pun lah. Lah, kata, aku kan beli kat hang. Tu, boleh sebut macam duduk seorang dalam hidup. Hak jenis ni memang ajaib lah. Ada orang macam tu. Ada. Beli apa-apa kat dia. Dia tak ingat kat bini dia. Faham? Hak perempuan tu lah duk gosok baju dia. Hak orang perempuan tu lah hak duk basuh spender dia pun perempuan tu basuh. Tak ada siapa teringin nak basuh sokin-sokin, tapi hak bini itulah duk buat macam semua. Padahal tu tak wajib pada suami isteri tadi, dengan makna bukan tugas dia pun untuk buat benda-benda yang macam tu secara hukum wajib, dengan makna wajib. Dia buat tadi dengan ihsan, dengan kasih dia kepada suami dia. Kalau perempuan tadi dia hidup dengan keluarga kaya dan dia memang ada orang gaji, suami kena minta izin. Minta, kata nak kena cari orang gaji, kerana tu sesuai dengan kehidupan perempuan tu. Bahawa waktu dia duduk dengan keluarga dia ada orang gaji. Kita kalau nikah kena cari orang gaji kat dia sepatutnya. Kalau bini kata tak payah, saya nak khidmat, tak apa, elok. Yang kita tak tanya lah. Kita tak tanya lah tu. Tamam. Baik. Ni makan habis, tak tinggal langsung. Lepas tu Sayyidina Umar waktu ketika mana seorang lelaki sahabat datang bertemu dengan beliau untuk nak mengadu tentang isteri dia kuat beletak. Main-main jumpa, dia tengok Sayyidina Umar kena beletak tu. Dalam rumah Sayyidina Umar pun kena. Dia kata sama je dia tu. Aku nak main mengadu hak kena beletak lagi. Nampak jangan perli pula. Patah balik dia. Bila patah balik, Sayyidina Umar tahu, kata sahabat tadi datang, panggil balik. Kenapa dia kata? Tadi kenapa balik tu? Kata, saya nak mengadu tentang suami isteri saya, tapi rupanya masalah kita sama. Sayyidina Umar kata, wahai sahabat, nak tanyalah, siapa yang masak pakaian makanan kamu ketika kamu keluar daripada rumah untuk balik makan? Dia kata, isteri saya. Siapa yang menguruskan anak-anak ketika mana kamu tak ada di rumah? Isteri saya. Siapa yang uruskan rumah kamu dan harta kamu ketika kamu tak ada? Isteri saya. Dia kata, sabar, kata dia. Jadi dia hanya orang panggil apa, nak meluahkan apa yang dia lakukan. Sungguh no? Bukan senang tak kerja rumah ni. Saya anak 4 orang. Kalau kata orang rumah keluar saya pergi kedai je, pergi beli ikan. Saya kat rumah ni nak kena mengajak anak-anak dia tinggal Azab. Allahu Akbar. Penin. Kalau berak lagi, saya nak kena basuh. Ya Allah, macam mana nak kena mandi? Pagi-pagi bangkit tu nak kena siap. Budak nak pergi ke Kutak lagi, nak mengaji. Tu macam dengan mak kita, masa besarkan kita dulu. Kalau macam mana, gelak lagi dia ni. Entah mak ramai tak apa lah. Dia mak ramai, mak 3. Anak berapa orang? 28. Bilan 2 pasukan bola. Dia simpanan lah. Dia simpanan. Jadi apa ni, mak kita macam nak urus Allah. Tapi masing-masing ada kekuatan masing-masing. Lepas tu kena masing-masing. Kalau kata pakat-pakat rumah tangga, insya-Allah elok. Lepas tu nak boleh cerita rumah tangga ni, orang rumah tangga lah. Ni ustaz nikah benda gitu, syarah pasal nikah, muhung. Dia tak nikah lagi macam Zahid, tiba-tiba main duk mengajak, kita kena jaga bini lah, muhung. Muhung bahan tak nikah lagi, muhung lah. Dia kena nikah dulu, dia tahu. Kalau nikah tak dapat anak, tak sama dengan hak ada anak. Sama. Hak ada anak pula, ada ujian dia pula, ada anak pula. Sama. Jadi masing-masing ujian Allah Ta'ala bagi.
Jadi kerana tu pakat sabar, insya-Allah dia akan jadi tenang elok. Dia bila jadi tak sabar tu lah, tak ada redha, maka waktu tu mulalah akan menyalahkan masing-masing. Nak sabar, insya-Allah Allah Taala akan bagi dengan redha pada waktu dengan in syakartum la azidannakum. Bukan tambah bini tak. Nah, in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur akan tambah bini. Dah, bukan tambah bini. Tambah lagi nikmat Allah Taala bagi. Kena syukur banyak dengan nikmat Allah Taala bagi. Nikmat yang paling besar apa dia? Allah Taala bagi isteri kat kita. Kurang-kurangnya ada orang berkenan kat kita. Dah lah tak segak. Orang ada berkenan, okey lah tu. Ni dah tak segak, lepas tu nak cari yang nombor 2. Hak dulu kawan tu terima pun alhamdulillah. Ini pulun anak nombor 2 contoh kan. Ni bukan kata kat orang nikah 2 dah, nikah 2 tak apa, alhamdulillah lah tu. Cuma guru kami di Mesir, kalau bab nikah 2 ni dia sensitif sikit. Atau orang Arab sensitif bab nikah 2 ni. Kenapa kata dia apa? Kerana zaman ujian banyak. Kalau banyakkan lagi orang rumah, nanti dia akan banyak lagi ujian. Sama orang Melayu kita, paling masalah kalau nikah ni apa dia? Balik raya. Tu boleh masalah ni. Betul. Masalah paling besar kalau nikah tu, jauh nak raya macam mana teruk. Raya dulu. Dia tak fikir. Dia nak orang mana nikah? Orang Johor. Wih, jauh. Dah lah Johor. Jauh boleh tak? Nak nikah macam mana? Nak raya payah. Dia kena duduk tengah-tengah kat Kuala Lumpur. Balik Kedah tahun ni berkeli pula. Sampai filem pasal balik raya. Nak tahu kata masyarakat tu macam mana, tengok macam mana tulisan buku dia dan macam mana filem yang dia buat di negeri tersebut. Hak itulah masyarakat kita. Betul tak? Masyarakat kita ni yang pertama suka melawak. Lepas tu cerita paling laku dalam pawagam, cerita lawak. Lawak bodoh, lawak bengong, semua lawak tu laku insya-Allah. Faham? Masyarakat kita tak suka serius. Dia tak suka bergaji ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi ke, kitab-kitab besar ke, baca kitab nahu ke, tak minat dia. Kenapa? Dia kata payah. Lepas tu dalam TV tengok ada pengajian nahu. Dalam TV tak ada. Sebab tahu dah tak ada orang mengaji. Betul? Ada mengaji kita tafsir, kena baca tafsir yang tinggi-tinggi. Tak boleh. Kerana tahu orang tak tengok lagi. Kerana mereka kejar rating. Nak hak tinggi. Rating mesti tinggi. Jadi rating tinggi kena buat keluar hak yang cerita syok-syok apa semua. Saya masa TV Hijrah panggil untuk tafsir surah Al-Mulk 13 episod tu. Waktu di Janda Baik buat dia punya penggambaran tu 3 hari 3 malam. Jadi waktu buat tu 3 hari 2 malam. 3 hari tu 13 episod. Jadi satu episod, bayanglah satu episod 21 minit saja sebenarnya. Tapi dalam TV dia buat setengah jam. Banyak 21 minit je. 21 minit tu saya nak kena syarah sampai habis 30 ayat. Dalam masa 13 episod. Jadi majlis pertama saya mula-mula sekali. Masa majlis pertama saya syarah ni. Tu majlis pertama tabarak dengan wazan tafa'al. Dengan makna mubalaghah. Syarah 7 minit. Syarah tu balik yang auditor dia punya ketua tu, abang hakim tu. Dia muka tu macam mana nak abang tu ni. Saya tak berhenti cakap ni. 7 minit pun berhenti. Lepas pergi rehat 7 minit kedua. Untuk episod pertama tu. Tu dia main kat saya bisik. Lepas ni beradab semua masya-Allah. Tim TV Hijrah yang buat kerja dengan saya selalu ni, depa ni memang masya-Allah ahli adab. Beradab. Kalau saya duk baca kitab tu, duk mengajar tu dalam tu, duduk. Habis pegang kamera lah. Tapi duduk, tak bergerak banyak. Dengar mengaji, catat. Depa pun mengaji bukannya duk ambil nak buat kerja, dia tak nak mengaji. Dia main bisik kat saya, dia kata, tinggi sangat Syekh. Dia kata, kita punya audiens ni kat orang awam, dia kata nak pergi. Dia kata, ingatkan nak kena syarah jadi Azhar tu. Kena keluar nahu, kena keluar apa semua. Kalau macam tu tak apa. Tu yang TV Hijrah awak keluar tu. Saya syarah jadi santai tu kerana tu. Tidak nak syarah balik macam masyayikh syarah tu. Dia rupanya tak sesuai. Sebab permintaan di tempat kita ni macam tu. Lagi lawak lagi minta. Sebelum tu ada yang dia punya orang panggil apa? Editor dia tu ataupun dia punya producer dia tu keluar dia kata, "Ustaz kena kalau boleh bagi teriak sikit." Saya tepuk dia. Suruh kita teriak. Kita teriak kali buat. Mana boleh buat saya teriak. Tiba ya.
Dia kata kalau teriak kata teriak ni dia bukan boleh buat-buat kata. Hak tu berlakon tu. Dia tak boleh berlakon. Dia tak apa. Dia pun ingat dah tarik orang dengan cara teriak tu. Bila cakap tu kena tabarak ini tuan-tuan. Teriak pada awal. Saya tak boleh nak brain. Saya cakap macam biasa aja. Ni macam duk mengajar ni, cakap macam biasa. Kalau sampai di hati orang, sampai lah. Yang penting ni mula daripada sini kita tu. Jangan mula di sini saja. Kalau sampai di hati orang. Tak mesti nak kena berlakon-berlakon, nak kena buat. Dia panggil try hard, dia panggil. Orang Selama panggil try hard. Tak try hard mana? Noh, buat teruk dia panggil. nak kena buat teruk, nak bagi orang sampai. Tak perlu buat teruk. Nah. Masyarakat kita kena dah biasakan dengan benda berat-berat. Dengan benda biasa-biasa. Barulah kita akan mula terima yang berat-berat sikit pada otak kita. InsyaAllah, moga Allah Ta'ala beri kepada kita dengan kebaikan berkat Nabi kita Muhammad SAW. Ni last cerita lah sikit. Dia kata apa? Tidak pernah tapak tangannya merasa hangat tubuhnya di bawah pakaiannya. Tadi tengok, kalau iltafa tadi apa dia? Iltafa dengan makna puji, tidur dia akan berselimut sendiri kerana tidak mahu melihat aib isteri. Itu kalau puji. Kalau dia tidur, dia tak pernah rasa pegang badan bini dia, aku ada aib apa kat bini dia, dia tak mau pegang. Sebab apa? Saya tak mau tengok aib pada bini saya. Saya tengok dia dengan kebaikan seluruhnya. Atau dengan makna keji, ketika tidur dia akan berselimut sendiri kerana tidak memperdulikan isteri. Itu makna keji. Jadi hadis perempuan yang keenam ni, perempuan yang menceritakan tentang suaminya dengan serampang dua mata. Orang tak faham, dia ni nak puji ke nak keji ni? Ni perempuan suami yang ataupun isteri yang macam ni, isteri yang orang panggil apa, menyebabkan orang tahayur ketika mendengar cerita dia. Tahu tahayur, jadi cempera. Kok mana satu kata ni, dia nak kata ke dia nak puji ni? Ikut suka hampa faham lah. Hampa faham keji, itu hati hampa. Hampa faham puji, itu hati hampa. Maksud seorang dengan apa yang dipandang oleh hatinya pada waktu tersebut. Tamam? Seorang alim, ketika datang seorang murid, dua orang murid bertemu dengannya, lalu ditanya tentang negaranya pada ketika tersebut kepada murid tersebut. Bagaimana keadaan negara kamu? Maka murid yang pertama kata, negara saya teruk. Negara saya ni orang panggil apa, pemimpin dia Masya Allah, Tabarakallah, moga Allah Ta'ala satir, tutup kami daripada pemimpin yang macam tu, celah sampai habis. Kemudian yang kedua pula dia tanya, macam mana kamu dengan negara kamu? Kata dia, macam mana keadaan negara kamu? Kata, Alhamdulillah, kami hidup dengan aman, tenang, boleh untuk kita orang panggil apa, berada dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah, semuanya Alhamdulillah. Maka kata guru tadi, macam itulah seorang dengan hatinya. Seorang tadi dengan apa yang dia pandang. Kita kalau macam pandang buruk saja, kita akan tengok semua buruk. Tapi kalau kita ni pandang dengan pandangan positif, insyaAllah semuanya insyaAllah baik. Ini pandangan sufi. Sufi pandang macam tu, pandang dengan pandangan yang baik. Tapi tidak bermakna untuk menjelaskan ataupun mengiyakan dengan kezaliman, dengan keburukan. Tidak semesti, tidak sekali-kali. Tapi dengan makna mereka redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Macam tu hati kita kena didik. Moga-moga kita jadi orang yang sedemikian, redha dengan apa yang telah Allah Ta'ala bahagikan kepada kita, dan kita tidak akan menyalahkan takdir dan tidak akan menyebabkan berlaku perkara yang tidak baik bagi masyarakat di tempat kita dengan akhlak buruk kita. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi kemudian kata beliau, tidak pernah tapak tangannya merasa hangat tubuhnya di bawah pakaiannya. Wanita ketujuh ini insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kalau direzekikan oleh Allah datang sekali lagi, kita akan seteruskan bacaan kitab ni insya-Allah. Kalau saya datang sekejap pun, nanti saya akan maklum kepada Bang Fuad untuk atur pengajian. Kalau kata boleh kan, lalu tiba-tiba saja lalu kau ni, kita nak berhenti sat kata dalam sejam je, 2 jam je nak baca kitab, betul balik terus. Moga-moga kalau kata macam tu pun harapnya ibu-ibu, ayah-ayah semua bersedia lah. Sebab ibu-ibu yang banyak ni, ayah-ayah tak apa nak banyak lagi ni. Ni kena buat kerja lagi ni. Ibu-ibu lah. Ibu-ibu kena buat kerja. Panggil ayah-ayah lain tu. Jadi moga-moga semua dapat bersambung akhlak kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan syarahkan lagi pada pertemuan akan datang. Baik, perempuan yang keenam ni akhlak ni apa dia tadi? Dipanggil akhlak kepada nafsu lawamah, dipanggil. Nafsu lawamah disebut oleh Syekh nafsu lawamah. Kenapa? Karena ada dua. Boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Jadi berulang alik. Macam tu.
Dipanggil nafsu ni nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni peringkat yang kedua. Dia suka laum. Dan dalam masa yang sama nampak macam puji juga sikit. Lagi dia laum, kecil lagi. Lepas tu nampak macam puji balik sikit. Ini nafsu yang ke-6. Faham? Ini peringkat yang kebanyakan kita. Kita kalau buat dosa, kita rasa dalam hati berasa dosa ni nak kena patah balik, buat baik balik. Lepas tu lagi buat lagi dosa tu. Lepas tu buat lagi balik apa ni baik. Ulang ni panggil lawamah. Dia panggil. Orang nafsu lawamah ni dia ada di kalangan hamba Allah sampai mati. Nafsu dia tu ya. Dia kerja duk lawan nak tu je. Dan dia tak naik ke peringkat yang seterusnya. Tak naik ke peringkat mulhamah, tak naiklah ke mardiyah lah, lagi tinggilah, kamilah pun jauh sangatlah. Dan orang yang macam ni dia tak selamat lagi sebenarnya daripada dikenakan dengan siksaan. Dan moga Allah lindung kita daripada perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun telah ambil masa ibu ayah semua lebih daripada masa dia, dah 15 minit lebih. Jadi saya mohon ampun dan moga-moga kita dapat bertemu lagi selepas ini insya-Allah, dan diberikan dengan kefahaman dalam ilmu, diberi semangat untuk menuntut ilmu, diberikan kebaikan juga kepada pihak ihram, Darul Akhyar dan seluruh pihak penggerak kepada majlis kita di sini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada pihak Fuad dan juga seluruh tim beliau yang melayani kami warga Zawiyah datang ke sini. Walaupun ada 2 orang kampung sini kan. Jadi kira melayani kami semualah di sini dengan semua perkara-perkara yang diperlukan, malah yang lebih daripada keperluan kami pun disiapkan. Moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada semua insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.